Bismillah. Ila hadrati Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thumma ila ar-ruhi Syekhuna Daw Zamzami hafizahullah al-mulaqqini hazihi tariqah al-hadadiyyati. Thumma ila ar-ruhi musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa zawi huquqi alaihim ajma'in. Anna Allah yu'li darajatihim fi jannah wa yu'idu alana asrarihin wa amwalihin wa nafahatihin fid din wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihin wa yarzuquna mahabbatahum. Syai'u lillah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman nabi. Nawaitu ta'alluma wa ta'lin wa tazakkura wa tazkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة بالخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين بالحق وأنت خير الفاتحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lagi Allah Ta'ala berikan kepada kita nikmat untuk kita hadir lagi ke rumah dia. Alhamdulillah, kita banyak-banyak syukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lagi Allah Ta'ala beri peluang kepada kita untuk menadah dan untuk kita mendengar ilmu ataupun perkara yang wajib diketahui oleh setiap orang Islam, khususnya orang yang mukallaf. Jadi kita masuk sifat yang ke-6, sifat wahdaniyah. Wahdaniyah deh. Qala muallifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan wahdaniyah artinya esa. Qala muallifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin.
Dan wahdaniyah artinya sifat wahdaniyah tu esa ataupun asa. Asa pada zatnya Allah Subhanahu wa taala dan asa pada sifatnya. Dan asa pada af'alnya. Lawannya sifat wahdaniyah berbilang-bilang, yakni banyak, sangat banyak. Gitu. Bertepek-tepek boleh juga, berbilang-bilang, bertepek-tepek. Pada zatnya, berbilang-bilang pada zatnya, banyak-banyak pada zatnya. Dan pada sifatnya, yakni berbilang-bilang pada sifatnya. Dan pada perbuatannya, yakni berbilang-bilang pada perbuatannya, mustahil. Berbilang-bilang itu hanya wajib esa selama-lamanya. Adapun tanda esa Allah Ta'ala itu sekalian makhluk ini. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita masuk sifat yang ke-6 daripada 20 sifat. Boleh juga kita kata sifat yang ke-5 daripada sifat salbiyah. Kalau nak kira daripada sifat salbiyah tu, ini sifat yang ke-5 lah. Tapi kalau kita nak bilang daripada sifat 20, sifat nafsiyah tu wujud, maka sifat wahdaniyah jatuh pada sifat yang ke-6. Boleh juga kita kata antara wahdaniyah, sifat wahdaniyah ni antara sifat-sifat kamalah Allah Subhanahu wa taala. Habis. Apa sifat wahdaniyah ni? Artinya esa. Esa. Jadi maksud sifat wahdaniyah ni, yakni terjemuh daripada Arab tu kepada bahasa Melayu kita ni, iaitu esa, tunggal. Boleh tak? Satu, boleh juga. Tapi buat comelnya esa, yakni tunggalnya Allah Subhanahu wa taala. Pegang situ. Boleh juga nak pegang esa, boleh juga nak pegang tunggal, boleh juga. Ataupun nak pegang satu, boleh juga. Tapi kalau orang ngaji lebih sikit ke, orang tak pegang mana satu. Satu dia ghalib pada bilang. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ghalib pada bilang, takut-takut sembarang bocah sebut 2. Jadi sebut tunggal. Apa maksud esa? Apa maksud wahdaniyah ni? Esa, yakni tunggal Allah. Daripada mana tunggal? Daripada mana esa tu? Pada zatnya, dan esa pada sifatnya, dan esa pada af'alnya Allah. Tu, dengar situ, kau tanya ni. Jadinya nak kata esa, yakni sifat wahdaniyah ni, nak kata esa tunggal-tunggal, jejak atas pada mana? Atas pada 3 perkara. Yang pertama, esa yakni tunggal pada zat. Zat Allah Ta'ala tunggal. Satu saja. Dia tak ada banyak. Se je. Zat Allah. Sifat Allah, se juga. Dan juga af'al Allah, perbuatan Allah. Buat tiap-tiap perkara yang mungkin. Ini juga esa. Tak ada bilang. Tak banyak. Satu je. Zat, sifat, af'al, maka se sahaja. Pegang situ tu. Tu. Maka habis itu. Maka wajib tiap-tiap mukallaf. Ni pegang sini ni. Wajib tiap-tiap mukallaf tahu. Serta beriktiqad bahawa wajib Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan wahdaniyah. Itu. Ini wajib apa? Wajib akal. Wajib akal pada kita Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan sifat wahdaniyah. Jangan kata wajib syarak. Dia beza. Wajib syarak dengan wajib akal dia beza. Wajib belaka tu. Syarak pekoh pun wajib juga. Akal pun wajib juga, beza.
Tu. Kalau wajib pada akal, yakni wajib pada akal kita, dia kena ada. Wajib pada akal. Nampak pada akal kita bahawa ada. Itu. Maka sebab itu para ulama usuluddin dia bahas hukum akal, akal hukum. Beza tu. Hukum akal, akal hukum. Kalau akal hukum, yakni wajib, mustahil, jaiz. Itu akal hukum. Kalau hukum akal, dia kena pada diri hukum tersebut. Iaitu istihalah, wujud, istihalah, jawah. Apabila ada diri hukum akal, maka akal boleh menhukum bahawa itu wajib ada, bahawa itu mustahil ada, bahawa itu jaiz ada. Begitu. Maka sebab itu beza wajib akal dengan wajib syarak beza. Maka Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan wahdaniyah ini wajib akal. Wajib akal pada manusia. Bukan wajib syarak. Dia wajib syarak ni ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Kalau kita kata Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan wahdaniyah itu wajib syarak. Maka Allah Taala bersifat dengan wahdaniyah ni boleh pahala. Kalau tak bersifat dengan wahdaniyah ni dosa. Begitu pula kita letak hukum pada Allah. Tak boleh begitu. Allah tu Khalik. Kitalah yang kena beban hukum kerana makhluk dia. Maka sebab itu jangan kita letak wajib syarak pada sifat-sifat Allah. Adapun Allah Ta'ala bersifat, adapun kita mempelajari sifat-sifat Allah, itu wajib syarak. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kamalah, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat 20 tu, itu wajib pada akal kita ni. Wajib pada akal. Sebab apa? Sebab kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bersifat dengan wahdaniyah, pasti kita kena fikir ni, pasti Allah bersifat lawang bagi wahdaniyah tu. Apa? Berbilang-bilang. Mustahil pada akal berbilang-bilang zat, sifat, af'al. Kerana kalaulah Allah Ta'ala berbilang-bilang, pasti Allah Ta'ala tu sama dengan makhluk. Maka sebab itu kena letak Allah Ta'ala bersifat tu, itu wajib pada akal, ataupun mustahil pada akal, ataupun jaiz pada akal. Begitu. Kena fikir begitu. Dia hukum, dia mengaji akidah ni, dia memang para ulama dia bahas hukum akal ni biar laik sungguh. Supaya apa? Supaya kita tidak menghukum perkara-perkara yang tidak ada, yang tidak layak pada Allah. Kalau tak fikir, dia ada satu puak juga, dia kata tak payah fikirlah sifat-sifat Allah, pakai terima. Kalau nak fikir nak benda, guna Allah Ta'ala buyah tak kan? Fikir kan? Dia kata tak payah fikir. Itu kesilapan. Kalau tak boleh fikir, apa guna Allah Subhanahu wa Ta'ala membuikan akal. Kita beza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah dia guna akal juga, tetapi dia guna akal melebihi, mendepangi, duduk atas sekali daripada Quran hadis. Kita guna akal sebagai wasilah, bukan maqasid, bukan tujuan. Guna akal ni kita wasilah sebagai perantaraan untuk memahami Quran hadis tu. Ada Mu'tazilah, dia tujuan. Guna akal ni tujuan. Bila maksud tujuan, bila guna akal sebagai tujuan, apabila keleh dak setuh dengan Quran hadis, dia tak lok Quran hadis kerana dak setuh dengan akal ni. Itu Mu'tazilah. Adapun kita menggunakan akal sebagai wasilah untuk memahamkan Quran hadis. Sama juga sifat-sifat yang ada pada Allah. Tu yang keluar wajib pada Allah, sifat mustahil, sifat harus. Kalau tak keluar dah. Pegang situ tu. Kita mempelajari sifat-sifat Allah, itu wajib syarak. Adapun Allah bersifat dengan sifat dia tu, itu wajib pada akal, pada kita mukallaf. Pegang situ tu. Jangan tukar takir sekali. Tu. Wajib Allah Ta'ala bersifat dengan wahdaniyah, yakni tidak berbilang-bilang.
Tidak banyak. Pada mana? Pada zat, sifat, perbuatan Allah, yakni af'al. Dan mustahil. Kita kena letak itu. Mustahil yakni tentu tidak. Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan tidak esa. Mustahil. Kerana Allah Taala kalaulah tidak bersifat dengan sifat esa, kalau kita kena fikir, kalau Tuhan tidak bersifat dengan sifat esa, maknanya Allah Taala ni tak bersifat dengan tunggal. Kalaulah tidak bersifat dengan tunggal, pasti dia bersifat dengan berbilang-bilang. Bila sebut berbilang-bilang, itu sifat baharu, sifat makhluk. Sifat mungkin. Apa sifat mungkin? Dulu tak ada, baru ada. Manusia sekarang ada lah. Dulu ada tak? Tak ada. Baru ada. Dah kalaulah sama dengan manusia, mana sifat yang kita belajar dulu tu? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadi. Sifat kidang, sifat bakok, habis belaka tu. Maka sebab itu sifat wahdaniyah ini, sifat wahdaniyah ni kita faham dah. Faham pada mana? Faham pada sifat kidangnya lagi Allah, faham sifat bakok lagi. Allah Ta'ala bersifat dengan wahdaniyah ni, yakni tunggal Allah, tidak berbilang, tidak serupa, tidak banyak Allah. Zat, sifat, af'al ni kita faham pada sifat kidangnya lagi Allah, yakni Allah Ta'ala ada, tidak didahului oleh tiada. Maksudnya Allah Ta'ala ada semua. Ada dengan cara dia lah. Dan juga telah faham pada sifat wahdaniyah ni, pada sifat bakoknya lagi. Allah Ta'ala itu kekal, yakni tidak musnah. Kalau berbilang-bilang, erti dia musnah. Kalau Allah Ta'ala banyak, erti dia musnah. Sebab apa? Sebab dia tu sifat makhluk, sifat baharu, sifat mungkin. Dulu tak ada, kepada ada. Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan berbilang-bilang. Tu kena fikir tu. Baru ceraklah kita fikir comel molek. Kita nampak comel dah. Yang kita kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat wahdaniyah tu tentu sungguh. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat banyak, berbilang-bilang, tentu tidak pada Allah. Kerana apa? Kerana berbilang-bilang, banyak itu sifat makhluk. Telah terdahulu kita faham dah. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadi. Allah Ta'ala tak sama dengan sesuatu yang umpama, sesuatu contoh, tak sama. Maka sebab tu sifat wahdaniyah ni dia nak kemah balik pada sifat bakok, sifat kidang, sifat bakok, sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadi, sifat qiyamuhu ta'ala binafsi. Nak kemah ni, pak ni. Sifat wahdaniyah kemah. Orang panggil sifat wahdaniyah ni paku sekali lah, paku pada sifat salbiyah. Nak paku comel. Terdahulu kita faham dah sifat kidang, faham dah. Allah Ta'ala ada, tidak didahului oleh tiada. Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala wujud, tidak didahului oleh tiada. Yakni Allah Ta'ala ada, bukan dulu tak ada. Bukan. Allah Ta'ala ada dengan cara dia. Allah Ta'ala bersifat dengan bakok, yakni kekal. Kita faham dah? Ya. Musnah pada zat Allah, sifat dan af'al. Sama juga sifat-sifat yang lain. Maknanya sifat wahdaniyah ni dia kemah pada sifat-sifat salbiah lain dah. Sifat kidang, bakok, mukhalafah. Dak qiyamuhu ta'ala binafsihi. Kalau qiyamuhu ta'ala binafsihi, Allah Ta'ala tidak berhajat, tidak berkehendak kepada zat yang lain untuk adanya dia. Allah Ta'ala ada. Tetapi adanya Allah Ta'ala tidak berhajat kepada yang lain untuk menadakan dia. Adapun kita ada juga, ada. Tetapi kita berhajat kepada yang menadakan kita. Dulu kita tak ada. Nak menadakan kita ni sekarang, maka memerlukan kepada yang membuat. Maka sebab itu, pada sifat qiyamuhu ta'ala, qiyamuhu binafsihi ni, awak ni kena kemah comel molek. Sebelum kita masuk sifat wahdaniyah. Kerana apa? Pada sifat qiyamuhu ta'ala, qiyamuhu binafsihi ni, Allah Ta'ala ada tanpa berhajat, Allah Ta'ala ada tanpa berkehendak. Maka sinilah kita bimbang gugur sifat-sifat yang lain.
Kenapa disebut di dalam kitab Faridah Faraid yang dikarang oleh Syekh Wan Ahmad. Disebut kalaulah kita kata Allah Ta'ala itu berhajat. Ni kita sebut je perkataan ni. Guna Allah Ta'ala berhajat, Allah Ta'ala berkehendak. Maksudnya Allah Ta'ala nak buat benda-benda berhajat pada yang lain. Kita kata itu je. Kalaulah kita kata begitu, Syekh Wan Ahmad kata mana? Kalau kita kata Allah Ta'ala berhajat, maka dia sama dengan baharu. Kita baharu. Kalau sama dengan baharu, maka sama juga dia itu mungkin dulu tak ada. Kalaulah begitu, Syekh Ahmad kata, mu kata Tuhan itu berhajat, mu kata Tuhan itu berkehendak, maka dia baharu, maka dia mungkin. Sama juga Allah Ta'ala itu kemungkinan betul juga. Betul dah kita kata Tuhan itu dia tak zat dah, dia itu sifat. Kalaulah kita kata Tuhan itu sifat, bukan zat, maka gugur sifat ma'ani, sifat maknawiyah. Kenapa? Sebab apa gugur? Kerana sifat dengan sifat dia tidak boleh menumpang, tidak boleh satu. Sebab sifat dengan sifat tak boleh. Tak boleh. Sifat dengan sifat tak boleh. Ya, sifat dengan zat. Dan kalau kita kata Tuhan itu berhajat, Tuhan itu berkehendak, maka dia itu baharu, maka dia itu mungkin, dia juga sebagai sifat, bukan zat. Kalau bukan zat, dia sifat, maka gugur sifat ma'ani, sifat maknawiyah. Kerana sifat dengan sifat tidak boleh tumpang. Dia zat, sifat yang menumpang zat. Dan kalau gugur sifat ma'ni, sifat maknawiyah, dah mana sifat-sifat ketuhanan ni? Tak ada. Dan kalau tak ada, mana Tuhan? Tak ada Tuhan. Wa iyazubillah. Satu perkataan je. Berhajat, berkehendak. Bahaya tu. Tu. Mungkin kalau benda-benda zahir hakikat ni kita kata Allah Ta'ala berhajat, kita tak sebut gitu biasanya. Tak. Tapi banyaknya sebut majazi, majah, kiyah-kiyah. Ada. Kehendak makna begitu juga. Guna Allah Ta'ala duduk atas langit, Allah Ta'ala ada tangan. Tu majah belaka tu, mentasyabuhkan Allah Ta'ala dengan makhluk. Kalau begitu dia sudah berhajat. Kalau Allah Ta'ala duduk atas langit, berhajat kepada duduk. Kalaulah begitu, maka samalah yang saya huraikan tadi. Allah Ta'ala tu baharu, Allah Ta'ala tu mungkin. Wa iyazubillah. Mustahil semua sekali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sifat wahdaniyah ni nak kemah tu, sifat salbiah tu. Tiap-tiap sifat yang tidak layak pada Allah, la yaliku bihi, maka kita nak nafi selalu. Kita nak nafi belaka. Mana-mana sifat yang tidak layak pada Allah, kita nak nafi. Itu gunanya sifat salbiah tu. Maka sifat wahdaniyah ni nak kemah bagi sifat-sifat wahdaniyah yang lain. Itu fungsi sifat wahdaniyah ni. Kena ngaji molek. Antara satu sifat salbiyah, yakni sifat kidang, sifat baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih, qiyamuhu ta'ala binafsihi, dan wahdaniyah ni, ini antara sifat ni, 5 sifat ni kena jaga molek. Kalau tak jaga molek, maka kita bimbang. Kita mungkin kita akan menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Kalau tak kemas sini. Yang ramai yang kata Tuhan tu macam makhluk, Tuhan itu bertubuh, Tuhan itu berjisim, sebab dia tak kemah pada sifat salbiyah ni. Dia tidak tolak, dia tidak tapih mana-mana sifat yang kurang, mana-mana sifat yang boleh membawa kepada turunnya darjah Allah, dia tak tapih. Kerana dia tak kemah sifat salbiyah ni. Kalau kita kemah sifat salbiyah ni, mana-mana sifat yang boleh membawa kepada sama dengan makhluk, yang mana boleh membawa kepada turunnya darjah Allah, yang mana yang boleh membawa kepada kurangnya Allah, maka kita nak nafi kalau kemah. Tapi kalau tak kemah, kita akan samakan. Kalau menyamakan Tuhan dengan makhluk, apalah Allah ni. Kalau Tuhan sama dengan makhluk, dia buat sama juga dia.
Mana istimewa Tuhannya? Tak ada istimewa. Tak ada. Nah kalau tak ada istimewa, maka sebab itu bahaya. Bahaya. Bab akidah ni kena jaga comel. Molek. Supaya kita bimbang. Takut-takut kalau bukan kita dengar tak apalah, biasa dengar. Kalau mungkin berlaku pada anak kita bimbang juga. Oh yazubillah. Kena kabar-kabar juga. Lain ni banyak sangat, Facebook banyak, WhatsApp banyak, bimbang belaka tu. Bimbang belaka. Tu. Kita bimbang. Kita nak mati ni tak ada apa dah. Kita nak mati, kurang-kurang kita bawa iman yang betul, iman yang teguh, iman yang ketat, sabit molek. Maka sebab itu kita semayang-semayanglah. Kita nak buat kegiatan harian, buatlah. Tetapi yang paling penting, kemah molek bahagian iman. Ini yang kita nak jawab dalam kubur kat giwak ni. Ma rabbuka, man rabbuka. Siapa Tuhanmu? Ni nak jawab ni. Siapa dengan makna makrifah, kenalah. Kenal pada sifat Allah. Satu-satu tu. Maka sebab itu kita nak jawab dalam kubur kat gini, bukan semata-mata kita kata, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Betul jawab gitu. Betul dah jawab gitu. Kita kata Allah. Sifat tak kenal lagi. Allah. Sebut nama. Tu dia. Maka sebab itu beza. Sifat dengan isim ni nama beza. Saya kata Nizam. Nizam nama. Saya orang Ngecang. Saya tahulah dia Nizam. Tapi sifat-sifat yang ada pada Nizam saya tak kenal lagi. Siapa Nizam? Siapa? Tak tahu. Bila mana saya kenal Nizam? Saya kenal Nizam apabila saya mengetahui sifat-sifat yang ada pada Nizam. Semata-mata nama Nizam, maka saya tak kenal lagi. Biasa tu. Tahu nama, kenal. Maka sebab itu tahu dengan kenal ni beza. Ada orang tahu, tak semestinya kenal. Tapi kalau dia kenal, sudah pasti dia tahu. Tu cemak molek tu. Cemak molek. Sama juga dengan nama dan sifat ni. Kita nak jawab soalan-soalan dia dalam kubur nanti buat ni. Soalan pertama kalau soalan bocor dah. Kita nak jawab ke mana? Mulut tutup. Semua sekali tutup. Yang jawab iman. Dah tak ngaji? Tak ngaji ke? Tahu-tahulah. Gimana? Kita nak nampak lagi? Tahu-tahulah. Maka sabit tu lah kita kata mengaji sungguh bab iman ni. Biar tahu. Kurang-kurang sabit gaji dengar dah. Tak apa dah. Aku pernah dengar sifat ni. Tak apa dah. Kita bimbang tak gaji dengar. Sifat wahdaniyah. Tak gaji dengar sifat wahdaniyah ni. Bimbang situ. Ataupun cacuh. Cacuh ni salah. Tuhan ada banyak. Cacuh. Tapi kehendak dia bukan kata itu, tapi cacuh. Salah sebut. Bahaya juga cacuh gitu. Maka sabit itulah para ulama menyebutkan awaluddin ma'rifatullah. Mula-mula kita kenal agama ni, kita kenal akan Allah. Yakni kita kenal sifat-sifat yang ada pada Allah. Begitu. Sabit itulah ulama-ulama dulu, dia ajar anak-anak dia dan juga orang kampung bukan bab pekoh dulu. Bukan bab semayang, tidak. Bab kenal sifat Allah. Allah wujud kidam baqaq. Baca waktu dulu. Tuntah waktu, cermat waktu, barulah mengaji pekoh. Yang terakhir sekali barulah tasawuf. Nak pagar daripada iman diganggu ni dan juga nak pagar daripada amal diganggu, tasawuf lah kali. Maka sebab tu tiga-tiga ni penting ni.
Tauhid, pekoh, tasawuf. Ada pekoh saja, ada tasawuf saja. Tauhid tak ada, iman tak ada. Tak guna tu. Tak pakai gawal langsung. Kenapa? Sahnya iman, iaitu kita tahu sifat-sifat yang ada pada Allah dan Rasul dan perkara-perkara ghaib. Ada tauhid, ada pekoh, tak ada tasawuf. Tak kemah juga. Memanglah sudah beriman kepada Allah, tapi tidak beradab juga. Tidak beradab kepada Allah, tidak beradab kepada sesama manusia. Ada tasawuf, ada tauhid, tak ada pekoh. Fasik. Zalim terhadap dia sendiri. Hukum Allah Ta'ala beri kepada dia, tak buat. Diletakkan semayang 5 waktu kepada dia, dia tak buat. Tak pandai di dalam membuat semayang. Tak pandai puasa, tak tahu syarat-syarat dia. Rukun-rukun dalam semayang tak tahu. Fasik. Zalim terhadap diri sendiri. Tapi masih beriman. Kenapa? Adanya tauhid iman. Maka sabit itulah para ulama dulu, dia kemah iman dulu ni. Tatbik iman dulu. Maka para ulama dahulu, mereka apabila berjuang menentang musuh, yang pertama sekali mereka tetap iman. Mereka kemah dari dalam. Apabila kemah dari dalam, nak berdepan dengan musuh Allah, nak berdepan dengan musuh Islam, gagah. Kenapa? Dia tahu, dia yakin bahawa dia duduk dalam agama Islam ni betul dah. Di atas landasan betul dah. Maka sebab tu Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Syekh Abdul Somad ni, dia ni orang sufi, orang tasawuf. Orang tasawuf, orang sufi. Dia menterjemahkan kitab Syiarus Salikin. Daripada kitab Arab Ihya Ulumuddin, dia terjemah daripada bahasa Jawi, tulisan Jawi. Jadi beliau tu, kalau kita kata kat dia tu orang tasawuf, orang duk zikir, duk rumah lah tak? Ke mana? Duk rumah, duk balik wasbih, duk tawaduk. Tak bergaul. Ke mana? Duk berkhalwah. Orang tasawuf kan? Tetapi Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, dia menjadi panglima tentera, duduk depan sekali menentang musuh. Maka sebab itulah beliau syahid di ketika dikejar oleh musuh. Dikejar oleh musuh dia tu. Maka sebab tu makbarah Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dalam kebun getah. Ayo. Kepala dia dibawa ke istana raja tu, belah sana tu. Kepala bawa. Kenapa? Ini bukti bahawa mu telah bunuh panglima Islam Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Maka sebab apa dia berani sangat? Sebab dia kekuatan tauhid dia, iman dia teguh. Dia untuk bertemu dengan Allah ibarat lapis hidup ni. Dok sabar-sabar. Kenapa? Janji apa yang Allah Subhanahu Wa Taala janji, dia yakin betul-betul. Kerana iman dia kuat. Dok gogeh. Wi duit sikit tak gogeh. Gagah. Itu baru betul-betul. Sama juga Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih ataupun Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka merekrut, mendidik tentera dengan iman supaya gagah, supaya tetap iman. Tidak semata-mata mempelajari senjata, tidak, tapi iman tetap kukuh. Apabila berhadapan dengan musuh, dia gagah. Sebab itulah kita ini yang pertama sekali kena kukuhkan iman. Mengaji sifat 20, satu-satu sifat, supaya kena yang kita sembah tu, yang kita sujud tu, kita kena Allah. Allah yang mana? Allah yang bersifat dengan sifat wujud. Allah yang mana? Allah yang bersifat dengan sifat qidam. Ada tanpa didahului oleh tiada. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat baqa. Ada kekal, tidak musnah. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat apa? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadi. Allah Ta'ala ada, tak sama dengan umpama. Allah Ta'ala ada, tak sama dengan contoh.
Tak boleh buat contoh. Allah Ta'ala bersifat, Allah Ta'ala ada, qiyamuhu ta'ala binafsihi. Allah Ta'ala ada, tidak berhajat kepada yang lain untuk menadakan dia. Allah Ta'ala ada, tidak berkehendak kepada yang lain untuk menadakan zat dia, sifat dan fa'al. Dan last sekali, Allah Ta'ala ada esa tunggal. Tak banyak, tak berbilang-bilang. Sama ada zat, sifat dan perbuatan dia. Maka kita ceraklah sifat sabiah. Mana-mana sifat yang boleh membawa kepada kurang, yang boleh membawa kepada hilangnya martabat, kurangnya martabat Allah, kita nak tolak. Nak tolak tu. La yaliku bihi, perkara yang tidak layak kita nak tolak. Mana-mana sifat. Itu sabit pada sifat salbiyah. Tu. Kena kemah sifat salbiyah sini. Kerana bimbang, ramah sangat. Dia tak kemah pada sifat ni, maka dia boleh, bila-bila masa sahaja dia boleh menyabitkan Tuhan sama dengan makhluk. Mana-mana, bila-bila masa. Mungkin bukan hari ni, esok. Kita bimbang. Ni ramah sangat. Yang terbaru ni benda, doktor. Nama apa? Orang Mesir ya. Kalau kita ngaji sifat 20, kita nampak dah. Kalau tak ngaji, pakai turun. Habis. Bahaya. Oh, betul bahaya ajaran tu. Masya Allah. Kita sambut Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, syirik. Berdoa dengan Rasul, syirik. Oh, bahaya. Wa iyazubillah. Banyak. Ini ancaman-ancaman akidah ni. Kalau tak kemah molek, hanyut itu. Hanyut. Itu kena kemah molek sabit. Itulah para ulama dulu dia kemah. Sebab tu ulama dulu dia karang satu kitab. Nama kitab dia, mana kitab dia? Ma'kulatul Ashar. Kitab tentang makhluk. Kenal makhluk, ciri makhluk, bagaimana makhluk, macam mana makhluk, kenal makhluk. Apabila kemah dah tentang makhluk, kenal dah pasal mana makhluk, jenis mana makhluk, bagaimana makhluk, macam-macam makhluk. Kemah dah tentang makhluk, bila masuk sifat Allah, kita nampak dah. Ni sifat makhluk, aku ngaji dah. Sifat makhluk ni berubah. Sifat makhluk ni arak, jisim, jiring, tahu dah. Ini bukan sifat Allah. Tapi kita learning pun tak apa dah, saya ngaji sifat, kita masuk sekali. Tu dia. Bahaya tu. Bahaya. Sebab tu kita kena pakak-pakak. Dia mengaji akidah ni, memanglah kita kata dengar sekali tak masuk, tak nampak. Memang mana-mana pun ngaji. Ngaji benda-benda pun, kalau tak bertupu, kalau tak nampak, biasa dah. Tapi kalau kita lazim sama, tikrar sama, ulang, kita rajin dengar, kita nampak. Bak benda sama je. Kita dengar waktu, kalau ngaji sifat 20, gitu juga. Kalau pergi situ, gitu juga. Tu dia. Ada pun sifat-sifat ni sama juga. Allah Ta'ala buat ni. Ulama-ulama karang sifat 20 ni, nak bui kita jaga iman, nak kemah, nak licin ngomel. Tu. Sabit tu. Kita pakak-pakaklah tu, kena pakak-pakak. Habis tu, lawannya berbilang-bilang pada zatnya dan pada sifatnya dan pada perbuatannya, mustahil berbilang-bilang itu hanya wajib esa selama-lamanya. Allah Ta'ala esa selama-lamanya esa. Tunggal selama-lamanya tunggal. Tak ada batas waktu. Wadah niat pada zat. Allah Ta'ala tunggal pada zat. Yakni adanya zat Allah tidak banyak, tidak berbilang-bilang. Tidak ada dua zat. Tidak. Maka pada sabit inilah para ulama dia bahas balik
berkenaan tentang wahdaniyah ni pada zat ni dia ada kan muttasil pada zat, kan mufasil pada zat. Kalau kan muttasil pada zat ni benda zat Allah Taala ni catung. Kita jangan khabar zat Allah Taala tu sama dengan makhluk yang ni catung. Tanya. Itu kan muttasil dah. Zat Allah Taala bukan kan muttasil. Zat Allah Taala bukan dicantum dengan nak satu ambil ni. Ambil lah. Bukan begitu. Zat Allah Ta'ala bukan bercantum-cantum. Tidak. Bukan berjuzuk-juzuk. Bukan. Bukan berbelah bahagi. Bukan. Maka sebab itu zat Allah Ta'ala wahdaniyah pada zat, yakni bukan muttasi, bukan berbilang-bilang, yakni berjuzuk-juzuk. Bukan. Ataupun berbelah bahagi. Bukan. Itu sifat makhluk kan muttasil. Ataupun kita kata zat Allah Ta'ala kam munfasil. Kam munfasil dengan makna ada zat yang lain serupa dengan zat Allah. Ada Tuhan yang lain sama dengan Allah. Itu kam munfasil. Bukan zat Allah Ta'ala itu kam munfasil. Zat Allah Ta'ala kan muttasil, bukan bercatung-catung jadi zat. Bukan. Itu sifat makhluk. Itu zat makhluk. Ataupun kan mufasil, zat Allah Ta'ala bukan terpisah. Ada Tuhan yang lain sama dengan Tuhan. Ada kuasa juga. Bukan begitu. Itu transformer tu. Itu geng-geng transformer. Begitulah. Adapun zat Allah bukan begitu. Bukan kan muttasil, bukan kan munfasil. Kemudiannya wahdaniyah pada sifat. Ada wahdaniyah pada sifat, bukan kan muttasil pada sifat, bukan kan munfasil pada sifat. Kalau kan muttasil pada sifat ni mana? Allah Ta'ala dia tidak ada dua ataupun lebih sifat dia. Ataupun kita kata sifat kudrah Allah, bukan ada dua kudrah, bukan ada satu je kudrah. Tu. Itu maksudnya kan muttasil pada sifat. Allah tak pada sifat Allah Ta'ala tidak banyak, tidak berbilang-bilang. Ada saja. Yang berbilang-bilang sifat, yang berbilang-bilang sifat ni hanya pada manusia, makhluk je. Ada rang belaka ni. Adapun Allah bukan begitu. Kemudiannya pada sifat wahdaniyah pada sifat, yakni kan munfasil. Sifat Allah tidak ada zat lain yang serupa pada sifat Allah. Tidak ada. Tidak ada zat lain selain pada Allah yang serupa sifat dengan Allah. Tidak ada. Sifat yang lain lah yang serupa pada zat Allah. Tidak. Itu kan munfasil pada sifat. Kemudian yang wahdaniyah pada af'al, yakni kan munfasil. Kan munfasil pada af'al Allah. Yani Allah Ta'ala tidak ada siapa-siapa pun. Tidak bersama-sama pun. Tidak sekali pun nak buat pada perbuatan Allah, dia tak berhajat pada yang lain. Perbuatan Allah adalah milik Allah. Dia nak buat makhluk, kena ada ni. Tak. Bukan kam munfasil pada af'al. Tidak. Kita ni kam lah. Kam munfasil kita. Kam muttasil pada sifat af'al dan zat. Kita nak buat sesuatu, kita memerlukan bantuan. Nak akak batu perlu bantuan. Nak buat rumah perlu bantuan. Semua bantuan. Adapun Allah nak buat tiap-tiap perkara yang mungkin, tidak memerlukan bantuan. Milik Allah. Allah Ta'ala nak buat. Tak nak buat lah. Gitu. Kalau begitulah kita nampak dah. Allah Ta'ala bukan kan muttasil, bukan munfasil pada zat, bukan muttasil, bukan munfasil pada sifat, bukan munfasil pada af'al. Maka ceraklah kita nampak bahawa zat Allah Ta'ala itu wajib bersifat dengan sifat wahdaniyah, yakni esa pada zat, esa pada sifat dan esa pada af'al. Yakni Tuhan Allah Ta'ala tidak berbilang-bilang, tidak banyak, tidak berlorong. Zat Allah Ta'ala tidak berjuzuk-juzuk. Zat Allah Ta'ala bukan berbelah bahagi.
Dan sifat Allah Ta'ala bukan banyak. Satu sifat. Sifat kudus satu saja. Kita makhluk banyak orang belaka ni. Ada orang. Semua orang. Itu sifat makhluk. Adapun Allah bukan gitu. Dan juga wahdaniyah pada sifat, yakni Allah Ta'ala pada sifat perbuatan Allah, milik Allah. Allah sifat af'al Allah bukan kam munfasil. Dia nak buat sesuatu, dia tidak memerlukan bantuan yang lain. Dia nak buat sesuatu, dia tidak berhajat kepada yang lain. Nak buat sesuatu yang mungkin, milik Allah semata-mata. Tu. Maka kita nampak dah, kita cerak dah, tiap-tiap mukallaf wajib pada syarak ke akal. Syarak ke akal tu. Dah ingat dah. Wajib pada syarak tahu. Wajib pada akal Allah bersifat. Gitu. Tiap-tiap mukallaf wajib pada syarak tahu serta i'tiqad dalam hati, sungguh-sungguh Allah Ta'ala bersifat dengan wahdaniyah, yakni esa pada zat, sifat dan af'al. Wajib pada akal kita Allah Ta'ala bersifat dengan sifat dia, wahdaniyah dan lain-lain. Gitu. Jadi ceraklah kita pada sifat wahdaniyah, penutup bagi sifat salbiyah. Lepas ni tak ada dah lah. Kalau kita nak kata Tuhan tu sama makhluk, tak boleh lah. Tak boleh dah. Sebab ngaji dah sifat salbiyah. Tiap-tiap sifat yang kita nak napis, tiap-tiap sifat yang tidak layak pada zat. Sini. Sifat salbiyah ni. Kena nampak situ. Nampak situ, kemas lalu dah. Orang kata Allah Ta'ala sama makhluk, tahu lalu dah bukan. Mu tak ngaji ke sifat salbiyah? Tiap-tiap sifat yang tidak layak pada Allah, nafi belaka. Tak ngaji ke sifat salbiyah? Dah. Jawab kita selalu dah. Maka sebab itu, sikit lagi deh. Maka sebab itu, para ulama, dia halang kita daripada bahas 4 perkara. Bagaimana, macam mana, bila, apa. Jangan. Bagaimana, bila, apa, macam mana. Pak ni jangan kita letak pada zat Allah. Pada Allah jangan kita tanya, Allah tu bagaimana? Tak boleh tanya. Kerana apa? Bagai tu Allah Ta'ala ada sebelum bagai tu ada. Dan bagai tu Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala macam mana? Allah Ta'ala tak macam mana. Macam mana tidak ada lagi. Allah Ta'ala ada dah. Dan macam tu Allah Ta'ala buat macam-macam. Allah tu bila? Allah tak bila. Kerana bila tu Allah Ta'ala buat. Sebelum ada bila lagi Allah Ta'ala ada dah. Allah Ta'ala apa? Allah Ta'ala tidak apa. Allah Ta'ala buat apa-apa yang dia nak. Jawab gitu. Maka sebab tu perkara pak ni jangan kita tanya pada Allah. Pak ni pada makhluk. Makhluk macam mana? Makhluk bagaimana? Makhluk bila ada? Makhluk apa makhluk? Tu makhluk lah. Allah bukan begitu. Nak jauh tu. Pak soalan tu. Itu kita panggil soalan. Itu baru bid'ah. Bid'ah sunnah. Tu bid'ah tu. Mau tanya kita pada Tuhan. Tu bid'ah. Bukan wak tahlil. Wak tahlil. Tu. Itu baru bid'ah. Dia panggil bid'ah mungkar. Tu. Bukan setakat dhalah, mungkar. Bid'ah mungkar. Aduh. Ni wak tahlil, baca kunut bid'ah. Bukan bid'ah tu. Nah, bid'ah ialah bid'ah. Bid'ah bukan pada hukum. Gitu. Bid'ah ni bukan hukum, bukan. Tu dia. Kena nampak situ, tak apalah, insya-Allah. Mudah-mudahan sampai itulah. Mudah-mudahan kita berhenti sampai dekat sifat qudrah. Ini sifat ma'ani dah ni. Sifat yang wujud lagi ada pada zat ni. Ini sifat ma'ani ni. Sifat yang ada lagi ada duduk di zat. Ini sifat ma'ani ni. Kena ngaji molek ni. Sifat ma'ani, sifat qudrah. Sifat qudrah ni yang pertama. Lepas-lepas ni kalau kita ngaji sifat ma'ani ni, kita nampak dah Allah Ta'ala tak buatlah Tuhan lain. Allah Ta'ala tak buatlah anak dia. Kerana itu bukan tugas Allah. InsyaAllah kita terang insyaAllah pada kuliah yang akan datang insyaAllah ta'ala. Amin. Pada setakat sajalah pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala
memberikan kepada kita kefahaman ilmu yang betul. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala maafkan saya dan juga tuan-tuan sekalian. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan berkat bulan ini, bulan Rabiul Awal, Allah Ta'ala menampunkan kita semua. Dan mudah-mudahan kita mati dalam husnul khatimah, insya-Allah Ta'ala, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna aqidatana aqidatan ahlu sunnati wal jamaah minal asyairah wal maturidiyah. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.